بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Terlebih dahulu seperti biasa tuan-puan, marilah sama-sama kita terlebih dahulu menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaan Allah Subhanahu wa taala kita sekali lagi diberi kesempatan, masa, peluang dan juga kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada dalam majlis ilmu pada malam ini bagi kita meneruskan pengajian kitab kita. Masih lagi dalam tajuk terakhir kita, iaitu syarat sah terakhir kita dalam tajuk yang pertama, iaitu syarat sah sembahyang. Ini tajuk pertama dalam komponen sembahyang. Sembahyang ini sebagaimana yang selalu kita sebut tuan-puan, protokol sembahyang ini dia terdiri daripada 3 komponen asas, komponen penting. Dan satu komponen yang last itu dipanggil sunat. Kita duk bincang ini dia panggil komponen yang pertama daripada 3 komponen asas ataupun komponen penting untuk terbentuk dan terdirinya sembahyang. Tajuk yang pertama iaitu syarat sah sebelum sembahyang. Itu antara tajuk yang penting ataupun komponen pertama untuk terdirinya ataupun terbentuknya sembahyang. Kita akan akhirkan ataupun kita akan settlekan tajuk pertama ini, syarat sah yang ke-8 dan ke-9. Tajuk pertama dia ada 9 syarat sah. Komponen yang kedua dalam sembahyang yang kita akan fokus ialah dipanggil syarat sah melaksanakan setiap 13 rukun. Itu komponen yang kedua. Dan komponen yang ketiga ada ulama sebut 2 saja, tapi detailnya 3. Ada ulama sebut komponen asas ni ada 2. Kenapa? Kerana yang ketiga ini perkara yang membatalkan sembahyang ini dia termasuk dalam syarat sah. Setengah kitab dia susun syarat sah itu termasuknya ialah menjaga perkara yang membatalkan sembahyang. Itu dia. Yang ketiganya ialah komponen yang penting untuk kita jaga. Kita kena tahu beberapa perkataan dan perbuatan kita yang boleh membatalkan sembahyang kita. 3 benda. Dan yang keempat itu untuk kita tahu, untuk kita upgrade nilai ataupun kualiti sembahyang kita, nilai pahala sembahyang kita, kita kena tahu perkara-perkara sunat. Itu tajuk yang terakhir. Kita kena tahu perkara sunat ab'ad, dan kita kena tahu perkara-perkara yang termasuk dalam sunat hai'ah. Dalam protokol sembahyang kita ini, perbuatan dan juga perkataan dia tidak akan terkeluar daripada 3 benda ini. Daripada perkataan yang wajib ataupun perbuatan wajib, dan perkataan ataupun perbuatan yang sunat. Dan sunat tu pula ada naik kepada ranking yang afdal. Terkadang kita buat perkara itu wajib, terkadang kita buat perkara itu sunat, dan terkadang kita buat perkara itu afdal. Bukan sunat biasa tetapi afdal. Itu kita kena tahu. Baik. Kita akan terus kepada ke-8, muka surat 8, tuan-puan, perenggan yang pertama sebelum kita masuk perenggan yang kedua. Lepas cuti insya-Allah kita akan sambung tajuk baru. Tajuk yang perenggan yang pertama muka surat 8 iaitu ke-8-nya. Ke-8-nya. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Ke-8-nya daripada 9 syarat sah sembahyang mengetahui. Ini mesti mengetahui, yang ini mesti tahu
Apa yang perlu kita tahu akan kaifiyah sembahyang seseorang. Kaifiyah ini kita panggil dalam bahasa kita hari ini, kaifiyah ini dipanggil tata cara. Kita panggil cara ataupun tata cara sembahyang. Itu kita kena tahu. Apabila kita sebut tata cara sembahyang, ataupun panggil cara sembahyang, ataupun dipanggil peraturan sembahyang, kita kena tahu merujuk kepada apa dia. Apabila kita kata sembahyang ni nak sah ini, kena tahu tata cara dia. Apa yang perlu kita tahu? Itu kita nak kena tahu tata cara. Tata cara ni tuan-puan, dia merujuk kepada apa? Dia merujuk kepada, kalau dalam kitab kita ni dia sebut 3 benda. Apabila sebut tata cara, kita kena tahu, kena belajar sehingga tahu, kena ambil tahu sehingga kita faham sebelum kita buat. Iaitu merujuk kepada 3. Yang pertamanya ialah merujuk kepada syarat sah sembahyang. Yang ini syarat sah sebelum takbir yang kita bincang ada 9 perkara. Ini dia asas. Apabila kita sebut tata cara sembahyang, peraturan sembahyang, maka mesti kita jaga 3 benda. Yang pertamanya ialah syarat sah sebelum takbiratul ihram. Kita kena tahu. Yang kita bincang sebelum daripada ni ada 7. Sambung malam ni 8 dan 9. Kita nak kena tahu sebelum takbir, kita kena pastikan badan kita, pakaian kita dan tempat kita pijak ini suci daripada najis yang tidak dimaaf. Sebelum kita takbir Allahu Akbar, kita nak kena pastikan badan kita ini suci daripada hadas, sama ada kecil ataupun besar. Itu maksud sebelum takbir kena jaga syarat sah sembahyang, ataupun dipanggil peraturan sembahyang. Baik, satu. Tata cara yang kedua, termasuk di dalam peraturan sembahyang yang mesti kita tahu, iaitu dipanggil syarat sah melaksanakan 13 rukun. Itu mesti kita tahu. Setiap satu rukun kita kena tahu. Kena tahu dia punya peraturan untuk buat. Contoh tuan-puan, kita rukun 13 itu, contoh dia kita ambil contoh pertama, niat. Niat ini kita kena tahu syarat sah niat. Apabila kita nak niat, kalaulah kategori sembahyang itu sembahyang wajib, kita kena tahu apa syarat sah niat sembahyang wajib. Kita dah bincang sebelum daripada ni, ada 6 dalam juzuk niat itu, ada asasnya ada 6 item, ataupun detailnya ada 7 item ataupun 7 juzuk niat. Mana yang wajib, mana yang sunat. Kalau sembahyang itu fardu, kita lafaz niat sahaja, aku sembahyang fardu zuhur ataupun fardu isya 4 rakaat tunai kerana Allah. Itu lafaz niat. Jadi syarat sah untuk Allah Ta'ala terima niat kita ini, mesti lengkap berapa yang wajib, berapa yang sunat. Pastikan nak dapat pahala wajib, untuk pastikan sah niat kita, kita kena tahu. Dan nak tambah pula pahala sunat. Jadi kalaulah kita akan belajar akan datang, dia ada 3 martabah. Mengikut nisbah kategori sembahyang. Kalau sembahyang itu wajib, maka 3 niat yang wajib dan selebihnya itu sunat. Yang wajibnya terlitah di hati kita, aku sembahyang, dia panggil qasad, ta'arud ta'ayyum. Yang keduanya fardu, itu wajib. Yang ketiga terlitah fardu isya. 3 item ataupun 3 juzuk niat itu termasuk dipanggil syarat sah niat bagi jenis sembahyang fardu, yang kita akan belajar dalam kitab kita nasi masuk tajuk yang khusus. Adapun selebih itu sunat. Yang kita duk niat tu tuan-puan, lengkap itu campur dengan sunat. Sahaja aku sembahyang fardu isya, tambah lagi 4 rakaat, tambah lagi lillahi ta'ala, tambah lagi tunai. Itu asas dia. Ada 3 item di belakang itu, 3 yang sunat, 3 yang di depan itu yang wajib kalau sembahyang wajib. Ini contoh maksud yang dikatakan tata cara
yang kita kena tahu berkaitan dengan syarat sah melaksanakan setiap 13 rukun. Rukun niat kena tahu berapa syarat sah. Jadi kita nak dapat pahala sunat kena tahu. Bukan kita buat secara kebetulan, tak tahu pun bahawa yang kita ucap ini sunat, yang kita ucap ini wajib. Maka untuk mendapatkan pahala sunat itu, syarat dia kita kena tahu. Al-ilmu bil manwi, kena tahu apa yang kita niat. Yang kata 4 rakaat itu sunat kita niat untuk dapat pahala sunat. Lillahi ta'ala itu, adaan itu sunat. Lillahi ta'ala itu sunat. Jadi kalaulah tak terlitah di hati kita 3 item di belakang, sah. Kenapa? Kerana dia sunat. Tapi cantiknya lengkaplah macam kita duk buat tu. Lafaz sempurna dan niat juga sempurna. Ada orang tuan-puan lafaz cantik 6. Tapi yang terlitah di hati dia ni tak cukup 6 pun. Kadang-kadang bar dulu barulah kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala tu tak sempat keluar daripada muqaranah, keluar daripada lepas takbir, lepas bar barulah kerana Allah Ta'ala. Maka dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i, selepas bar itu tidak dikira niat, hanya dikira niat di dalam takbir selepas daripada dan sebelum daripada selepas daripada dan sebelum daripada bar ra di belakang itu. Selepas bar baru kita terlitah kerana Allah Ta'ala, maka tidak diiktibar niat kita itu. Baik. Ada pun mazhab Hanafi lainlah. Baik. Itu contoh yang pertama. Sama juga contoh-contoh lain, banyak kita akan bincang tuan-puan. Itu satu contoh saja kita cerita malam ni. Banyak lagi contoh lain yang kita akan belajar satu persatu. Contoh tuan-puan, satunya rukun fi'li, kita bagi contoh niat. Satu lagi contoh terakhir, kita ambil 2 contoh saja, iaitu contoh di dalam kita nak laksanakan ataupun nak menunaikan rukun qauli, rukun jenis ucapan. Sama juga. Kita nak kena tahu syarat. Kita nak kena tahu syarat mengucapkan takbiratul ihram. Kita nak kena tahu syarat sah mengucapkan Fatihah. Kita nak kena tahu syarat mengucapkan tahiyat akhir. Nak kena tahu ini bukan saja dari sudut bacaan tajwid, tetapi juga dari sudut peraturan fiqh. Kena ambil tahu dua-dua. Sebab tu kena belajar bukan saja tajwid saja kita belajar, tapi kita kena belajar fiqh juga, kerana gabungan disiplin ilmu tajwid dan peraturan fiqh untuk melengkapkan sembahyang kita. Jadi kita kena tahu, contoh tuan-puan, banyak kesilapan tanpa sedar apabila kita tak cakna ataupun kita kurang ambil perhatian, kurang beri perhatian, kurang belajar. Kadang-kadang kita baca tahiyat akhir tuan-puan, kita tak sedar di mana kesilapan besar. Kesilapan ringan tu memang banyaklah, kesilapan yang biasa tu banyak. Kesilapan biasa ni tuan-puan banyak kita akan ucap kalau kita tak perbetul, kita tak polish, kita tak jumpa mentor, tak jumpa guru. Banyak yang kita tak sedar kalau kesilapan kecil, kini kita nak sebut kesilapan besar. Contoh tuan-puan, yang paling banyak orang baca ialah At-Tahiyyatul Mubah ini, dia menggugurkan beberapa ayat, beberapa huruf, dan menggugurkan syaddah, dan juga dia bertukar makhraj. Ini antara kesalahan yang besar. Kesalahan yang besar. Kerana asas dia apabila kita nak ucapkan rukun qauli ni tuan-puan, kita kena tuturkan ataupun ucapkan setiap huruf itu betul dari sudut makhraj dia. Betul dari sudut makhraj dia, dan kita lengkapkan huruf dan syaddah. Jangan gugur, jangan tambah. Jangan gugur huruf, jangan tambah huruf. Jangan gugur syaddah, jangan tambah syaddah. Dan juga makhraj dia, pastikan jangan bertukar dengan makhraj orang lain. Walaupun tak cantik makhraj dia, dari sudut guru di tajwid tak betul, tapi dari sudut fiqh dia lebih ringan. Walaupun tak tepat dia punya makharijul huruf, kedudukan sebutan huruf dia tidak tepat. Dari segi fiqh sah bacaan dia, sembahyang dia sah, tapi tajwid dia fail. Kenapa? Kerana tak cantik makhraj dia, tak jelas makhraj dia. Tapi dari segi fiqh, walaupun tak jelas, tetapi dia tak bertukar dengan huruf lain. Contoh tuan-puan, kalau bertukar dengan huruf lain, ha dengan huruf maka tidak sah. Kenapa?
kerana ini kesalahan besar. Dia menukarkan daripada huruf ha kepada huruf kedudukan lain. Contoh baca Fatihah tuan-puan. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dia tebalkan huruf tafkhim? Huruf ra itu huruf tafkhim. Karakter dia, ciri ra fathah mesti tebal. Dia tebalkan huruf ra sehingga tebalkan sekali huruf ha, bertukar apabila sebutan tebal huruf ha bertukar jadi ha. Jadi Ar-Rahmanir-Rahim. Itu bukan ha, itu dah bertukar huruf ha. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu dia panggil kesalahan yang besar. Menukarkan makhraj. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alham bukan alham. Kerana huruf ha, kedudukan makhraj dia di tengah halqum. Tengah halqum itu makhraj huruf ha. Dia sama dengan huruf ain di tengah halqum. Sta'in bukan sta'in. Sta'in, jangan tukarkan huruf makhraj huruf menjadi huruf orang lain. Itu tidak sah bacaan. Apabila tidak sah bacaan menyebabkan tidak sah sembahyang. Kenapa? Kerana peraturan menyebut huruf di dalam sembahyang mesti di dalam lingkungan makhraj ataupun kedudukan, walaupun tak tepat. Walaupun hak kita tak tepat, hamas dia, ciri hamas tak cantik, tak apa. Tetapi dia tak bertukar huruf. Jangan tukarkan huruf. Macam saya biasa dengar orang menyebut takbiratul ihram. Kita tak boleh nak ikut awal lagi. Kenapa? Kerana takbir tidak sah. Allahu Akbar. Huruf kaf dia menukar huruf qaf, maka tidak sah di sisi ilmu fiqh. Lagi-lagilah tajwid jauh fiqh. Jadi tajwid dia lebih rigid berbanding fiqh. Tapi kita belajar fiqh lebih ringan. Fiqh ni tak tepat tajwid pun fiqh sah. Tak punya hamas cantik ciri tak betul, sah fiqh. Fiqh dia lebih ringan. Tidak memberatkan fiqh macam ilmu tajwid. Tajwid ni kalau tak keluar sifat tak cantik, kena cari tepat yang sehingga dia keluar sendiri sifat hamas itu. Ha itu hamas, kaf itu hamas, dia kena bunyi ke. Kenapa? Ke itu ciri kepada kaf. Walaupun tak kuat, sedikit pun tak apa, jangan terlebih. Tapi langsung tak keluar huruf ciri kaf, ciri hamas, tetapi sebutan dia masih lagi bunyi kaf, tak qaf, sah di sisi fiqh. Dia lebih ringan. Tapi kalau Allahu Akbar, itu bukan huruf kaf. Itu dah huruf qaf. Dah huruf qaf. Mana contoh saya nak sebut tuan-tuan? At-Tahiyyah. Bismillah tu akan datang, kita akan repair akan datang. At-Tahiyyah ini kadang-kadang kalau kita tak tengok dia punya huruf, kalaulah kita belajar dulu, ingat-ingat dulu lama-lama, dia akan hilang tuan-tuan. Dia akan jadi At-Tahiyyah. Yang sebenar At-Tahiyyatul Mubarakah, At-Tahiyyatul Mubarakatuh, Salawatut Tayyibatu Lillah. Lillah ada orang yang waqaf tak sampai 2 rakaat, itu haram. Walaupun ada khilaf di kalangan fiqh. Dan tajwid memang fi. Tapi fiqh ada ulama mengatakan boleh dimaafkan. Dia waqaf lillah tak cukup 2 rakaat. Lillah ini tak dibenarkan waqaf 1 rakaat. Dia tak boleh waqaf mengejut, beri emergency lillah. Dia kena paling kurang 2 ataupun 4 ataupun 6. Lillah 4. Lillah 2. Tempat yang 2 kena tahu. Tempat yang tak boleh 2 kena tahu. Tempat yang tak boleh 2, wa barakatuh, itu pendek, jangan 2 kan. Ini peraturan mengucapkan setiap huruf di dalam sembahyang. Ini dipanggil orang panggil apa? Tata cara yang kedua. Apabila kita sebut tata cara, ada 3. Yang kedua apa? Yang kedua mengetahui syarat sah melaksanakan 13 rukun. Itu contoh rukun tahiyat akhir. Kena tahu di mana tempat boleh baca 2, di mana tempat mesti baca 1 saja, jangan 2. Siapa baca 2 haram ke atas dia. Kan ini peraturan.
Peraturan ini yang telah diperuntukkan, bukan saja-saja kita boleh baca 2, boleh baca 1, tidak. Kalau pilihan boleh, contoh tuan-puan, pilihan boleh baca 2, 4, 6 di belakang itu. Tu tak apa, kita boleh pilih 2, kita boleh 4 dan boleh pilih 6. Cuma kita kena standardahkan, jangan Fatihah itu dibaca 2, 4, 2, 4, 2, 4, 6, 2, 4, 6 akhir, ayat akhir tu. Kalau ayat akhir itu 2, kesemuanya mesti dibaca 2. Ma'rili sukum itu. Rahim, Yaumiddin 2. Anasta'in 2. Kalau kita mula 2, 2, 2, 2. Kalau mula 4, 4, 4, 4. Kalau mula 6, 6, 6. Kerana 3 itu wajah. Bacaan ini ada 3 wajah. Wajah hadar, wajah tartil dan tartil apa namanya panggil? Hadar, tartil, satu lagi hadar baca cepat, tartil sederhana, satu lagi baca yang sederhana. Hadar baca cepat, tartil baca yang secara perlahan dan harakat. Dan satu lagi dibaca sederhana. Lupa dah nama dia. Hadar, tartil, ada satu lagi nama sederhana, saya lupa nama dia. 3 wajah. Jadi kita kena pilih wajah mana yang kita nak baca. Sama. Baik, at-tahiyya kita sebut sekali lagi tuan-puan. Jadi yang sebenar, jangan buang huruf, jangan buang gugur syaddah. At-tahiyya, syaddah at-tahiyya. At-tahiyya, jangan baca at-tahiyya. At-tahiyyatul mubarakatul salawatut tayyibatu lillah. Lillah, dia beri emergency. Tak betul. Kena lillah. At-tahiyya. Jadi at-tahiyya, bukan at-tahiyya dan bukan juga at-tahayya. Janganlah orang at-tahayya tu teruk sangat. Jadi ramainya tu pun at-tahiyya. Okey, settle. InsyaAllah akan datang kita akan sebut satu-satu. Itu kesalahan yang besar. Kesalahan kecil apa dia tuan? Dimaafkan. Ini banyaklah tuan, kesalahan kecil ni. Sangat banyak. Kalau boleh kena perbetulkan, upgrade kualiti. Tapi bila kita 10 tahun acik kita mengerjakan kesalahan yang ringan, jadi tidak ada anjakan. Sepatut kita kena ada anjakan. Kesalahan yang ringan ni contoh dia, iaitu kesalahan yang melibatkan tidak merubah makna dan juga tidak menjejaskan hukum. Contoh, bacaan yang tidak tepat. Tidak tepat dari sudut makharijul huruf, tak tepat dari sudut ciri huruf, ciri sifat huruf, dan tak tepat dari sudut baris. Contoh tuan-puan, B dia baca bil. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Dia baca rahim. Dia baca yang B, dia baca B. Bismillah, B. Bukan B, bismillah. Itu dia panggil kesalahan ringan yang dimaafkan. Ghairi, bukan ghairi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan le. Tetapi kalau kesalahan ini menyebabkan le itu terlebih, bertukar huruf, memang out. Jangan terlampau kuat le. Ada orang le. Waladdallin. Alin. Itu kita punya slang lah. Slang orang Melayu. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Le. Alhamdulillah, bukan le. Di tempat-tempat keringanan ini tuan-tuan, kita tak akan sedar. Kita tidak akan sedar dan kita tak perasan diri kita baca. Kenapa? Kerana kita, apabila kita buat sendiri, benda-benda kecil macam tu, memang kita tak perasan. Dia kena orang lain yang dengar. Saya dulu tuan-puan, kalau guru tak tegur, kita pun tak perasan. Base jadi base. Bismillahirrahmanirrahim, bukan base. Bis. Jadi itu semua adalah kesalahan-kesalahan yang ringan yang perlu kita ambil berat. Dan kesalahan lebih besar itu lagi-lagilah kita kena jaga. Asyhadu. Asyhadu tu apa? Asyhadu tu kesalahan besar. Jangan kita baca asyhadu. Asyhadu kesalahan yang besar, tidak sah ucapan kita. Asala pun tidak sah, apatah lagi asyhadu. Asala tu kita gugur satu syadah pun tidak sah, apatah lagi kita menghilangkan satu huruf, menambah syadah. Asyhadu. Dia sepatut asyhadu. Itu dia punya tata cara. Contoh yang kedua.
Baik, kita terus kepada tiga. Yang ketiga, dia ada tiga. Apabila kita menyebut mengetahui tata cara sembahyang, dia merujuk kepada tiga benda. Dalam kitab kita ini sebut tiga benda. Yang ketiga apa dia? Yang ketiganya kita kena tahu, ataupun dia panggil boleh membezakan antara rukun dan sunat di dalam sembahyang. Boleh membezakan antara rukun dan sunat di dalam sembahyang. Ini dalam kitab kita ini sebut, apabila sebut tata cara merujuk kepada tiga. Yang pertamanya tahu syarat sah sebelum takbir, yang keduanya tahu syarat sah setiap 13 rukun, dan yang ketiganya ialah mampu ataupun boleh membezakan antara rukun dan juga sunat di dalam sembahyang. Mula daripada takbiratul ihram sampailah salam assalamualaikum warahmatullahi, kena tahu yang mana rukun, yang mana sunat. Baik, kita nak tahu, nak cerita tuan-puan, ada 5 hukum ataupun 5 isu yang ulama jelas. Jadi kita ni berada dalam kedudukan di mana? 5 ni tuan-puan, 3 yang sah sembahyang, 2 yang tidak sah. Kenapa? Kerana perbuatan dan perkataan dalam sembahyang kita tak boleh klasifikasikan mana wajib, mana sunat, mana sunat ahad, mana sunat ab'ad. Dia ada 3 saja. Kategori dalam salat ada 3. Pertamanya rukun ataupun wajib, yang keduanya sunat ab'ad 8, dan selebih daripada itu kesemuanya sunat hai'ah. Kita nak kena tahu satu persatu. Kita akan tengok tuan-puan, ada 5 kes ataupun ada 5 isu ataupun detailnya ada 6. 4 yang sah sembahyang dan 2 yang tidak sah. Kita nak tengok, nak checklist diri kita. Kita belajar panduan fiqh ni tuan-puan untuk diri sendiri, untuk beramal kita, untuk beramal untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Baik, yang pertama syarat sah sembahyang ni kita kena tahu. Yang pertama ini, isu yang pertama. Yang pertama apa? Yang pertama ialah peraturan yang telah diperuntukkan oleh syarak untuk sah sembahyang ini, kena boleh beza antara rukun dan sunat di dalam sembahyang. Ini yang pertama. Ini syarat asal dia. Jadi kita kena tahu doa iftitah sunat hai'ah. Fatihah wajib. Fatihah itu wajib. Rokok wajib. I'tidal wajib. Mengangkat tangan ketika takbir sunat hai'ah. Membaca amin sunat hai'ah. Apa nama lagi? Mengangkat tangan ketika mana nak rokok, sami Allahu liman hamidah, nak i'tidal sunat hai'ah, bukan sunat ab'ad. Membaca tahiyat akhir sunat, itu rukun ataupun wajib. Selawat selepas tahiyat akhir wajib. Sunat tahiyat awal sunat ab'ad. Semuanya dia tahu satu persatu. Di mana sunat ab'ad, mana sunat hai'ah. Jadi mudahnya tuan-puan akan datang, kita akan belajar sunat ab'ad 8. Ingat sunat ab'ad saja, selebih itu kesemuanya sunat hai'ah. Kesemuanya sunat hai'ah. Jadi tak perlu apabila kita tinggal sunat ab'ad, tidak mencacat, tidak menyebabkan sembahyang kita tidak sah, tetap sah. Kenapa? Kerana kita buat yang wajib. Cuma dia mencederakan sembahyang. Apabila kita tinggal sunat ab'ad, dia mencacatkan sembahyang kita. Apabila kita tinggalkan sunat hai'ah, dia menyebabkan sembahyang kita tak cantik. Itu beza, kita akan cerita akan datang. Akan datang apa beza di antara wajib, apa beza di antara ab'ad, dan apa beza di antara hai'ah. 3 kategori itu. Baik. Isu yang kedua. Isu yang kedua ni sah. Sah bagi orang yang awam. Ni disebut dalam kitab kita ni. Sah bagi orang awam, iaitu dia pegang dalam hati dia ataupun i'tiqad dalam hati dia, ada fardu dan ada sunat. Ada fardu dan ada sunat, tanpa membezakan antara satu sama lain. Ini mudah. Kita tahu di dalam sembahyang ini ada fardu, ada sunat, tapi dia tak bezakan mana fardu, mana sunat. Dia tak reti nak bezakan. Ini sah. Sah sembahyang bagi orang yang awam. Dia tahu dalam solat ini ada fardu, dalam solat ini ada sunat. Tetapi dia tidak membezakan antara mana rukun dan mana sunat. Ini sah. Ini isu yang kedua.
Dan yang ketiganya sah bagi orang awam juga. Iaitu i'tiqad semua dalam solat itu fardu. Dia i'tiqad semua dalam solat itu fardu tanpa membezakan antara satu sama lain. Dia tak beza juga. Dia main borong semua dalam solat ini dia kata fardu. Dia tidak membezakan mana yang mana satu fardu. Dia ambil borong semua, dia kata dalam solat ini kira mudahlah, dia kata semuanya fardu. Tanpa dia beza mana satu persatu. Jangan dia beza. Kalau dia beza, orang tanya dia, dah semua fardu ni, doa iftitah tu fardu juga ke? Fardu lah. Itu tak sah. Kerana dia pegang fardu semua, tapi dengan dia membezakan antara satu dengan yang lain tanpa betul. Beza dia tu tak betul. Doa iftitah tu sunat, tiba-tiba dia pegang wajib. Ini isu yang ketiga. Dan isu yang keempat, sah. Dia ada 4 saja yang sah. 2 yang tidak sah. 4 sah, 2 tidak sah, tetapi berdosa. Apa dia? Iaitu dia tahu antara rukun dan sunat. Mereka yang tahu mana rukun, mana sunat, tetapi sengaja i'tiqad semuanya fardu. Dia tahu yang mana rukun, yang mana sunat, tetapi dia pegang semuanya fardu. Maka haram. Ini ada pendetilan. Ada setengah ulama kata, yang kata haram ini dia pegang atas jalan yang jahil. Tapi ada qaul yang mengatakan dia pegang walaupun dia tahu. Dia tahu ni rukun, memang dia tahu dah ni rukun ni sunat, dan sengaja dia i'tiqad semua fardu. Dia i'tiqad semua fardu, maka haram. Dan berdosa kerana dia mengubah hukum dengan sengaja. Dia ubah tu daripada hak sunat, dia ubah semua jadi fardu. Baik. Yang kelima, kes yang kelima ialah tidak sah. Ini tidak sah. I'tiqad semuanya sunat walaupun dia tak tahu membezakan antara satu sama lain. Adapun yang keempat tadi, dia i'tiqad semua wajib. Yang tu sah, cuma haram, berdosa atas dia. Tetapi yang keenam ini, yang kelima ini tidak sah. I'tiqad semuanya sunat. Dia kata dalam solat ini semua sunat, tak ada satu pun wajib. Walaupun dia tak reti nak membezakan antara mana sunat, mana wajib. Tapi dia pergi pegang semua sunat, tanpa membezakan antara satu sama lain. Dan yang terakhir, yang keenam, juga tidak sah, iaitu i'tiqad setengahnya sunat dan setengahnya rukun, tetapi i'tiqad membezakan secara salah ataupun tak betul. Ini jangan bahaya. Dia kata dalam solat ni ada rukun, dalam solat ni ada fardu, tetapi dia kata doa iftitah tu fardu. Maka i'tiqad yang salah itu tidak sah. Tu siap nak. Baiklah sekali tuan-puan, kita dah masuk insya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, kesembilannya menjauhi daripada barang yang perbuatan yang membatalkan akan dia akan puasa. Kesembilan, menjauhi daripada barang yang perbuatan yang membatalkan akan dia akan puasa. Jadi tajuk yang terakhir ni tuan-puan, kita ketika kita solat, kita jangan melakukan perkara yang batal puasa. Kalau kita lakukan perkara yang batal puasa, menyebabkan batal juga sembahyang kita. Jadi kita nak tahu perkara batal puasa ini, kita kena belajar dalam tajuk siam ataupun dalam tajuk kitab puasa. Dalam kitab puasa ini kita akan bincang apa dia tuan-puan? Kita akan bincang syarat sah puasa, rukun puasa dan juga perkara batal. Tapi kita ni tuan-puan, setiap tahun kita ulang kaji bab puasa ini, tahu perkara batal puasa ni, tahu syarat sah puasa kita tahu, rukun puasa pun kita tahu, perkara batal puasa pun kita tahu. Tetapi kita nak upgrade kualiti ibadat puasa kita dengan apa dia? Dengan memperbanyakkan perkara sunat. Itu cara kita. Bukan cara kita sekadar kita tahu perkara yang batal puasa kita tak buat. Nak tambah lagi pahala ataupun nilai pahala puasa kita ini, kena tahu apa dia? Kena tahu mana perkara sunat, mana perkara makruh. Kita nak melakukan sebanyak yang mungkin perkara sunat. Kan kita nak tinggal sebanyak mungkin perkara haram dan juga perkara makruh. Kita nak buat apa dia makruh, nak tinggal. Kerana meninggalkan perkara makruh itu dapat pahala. Baik, terakhir tuan-puan saya sebut sikit
Oleh kerana ada hubung kait dengan puasa ini, walaupun bukan khusus dia syarat ke-9 ni jangan melakukan perkara batal saja itu. Tapi saya nak sebut tuan-puan sebagai panggil info tambahan saja, iaitu kena tahu perkara-perkara sunat. Dan saya nak sebut satu salah satu daripada puluhan tajuk ataupun puluhan perkara sunat ni tuan-puan. Banyak perkara sunat dalam kitab, lebih 30. Ada saya susun 20 perkara sunat. Dia sebenarnya bukan 20, ada lebih 30 ke 40 perkara-perkara sunat yang kita boleh lakukan di dalam Ramadan, dalam puasa. Satu saya nak sebut tuan-puan, ada berkait dengan kita, iaitu di dalam bulan Ramadan dia banyak perkara sunat. Antaranya apa dia? Antaranya ialah kita melakukan ataupun memperbanyakkan melakukan sembahyang sunat di dalam bulan Ramadan. Contoh tuan-puan apa dia? Contohnya sembahyang tarawih, sembahyang witir dan banyak lagi. Dan kita tak tinggal sembahyang qabliyah, ba'diyah, duha dan sebagainya. Secara umumnya tuan-puan, apa saja? Secara umumnya, apa saja amalan soleh, amalan kebaikan, sunat kita lebihkan daripada bulan lain. Kalau tuan-puan sedekah, sunat lebih daripada bulan lain. Bulan lain pun kita sedekah. Maka datangnya Ramadan, sunat dapat pahala sunat, pahala tambah. Bukan sahaja diri pahala sedekah tetap dapat, tapi pahala afdal kita dapat apa dia? Melebihkan angka daripada bulan biasa. Bulan biasa datang tabun RM1. Datang tabun RM5 bulan biasa. Datang Ramadan naik, tambah jadi RM10. Lagi banyak tambah, lagi banyak pahala afdal. Itu contoh infak. Apa saja kebaikan, sama ada baca Quran ataupun infak ataupun sembahyang sunat, tambah. Biasa dia sembahyang sunat, jarang-jarang sembahyang sunat duha, kekalkan sembahyang sunat duha. Jarang-jarang qabliyah, sembahyang sunat qabliyah. Cuma saya nak sebut tuan-puan, supaya kita tak rugi. Kita dalam usaha kita nak buat sembahyang sunat ini, kita kena tahu ranking dia. Ranking sembahyang sunat dalam mazhab kita. Sebab apa tuan-puan? Sebab kalau orang tak tahu nilai dari segi ranking ini, dia meninggalkan ranking yang tinggi, dia buat yang rendah. Mana contoh tuan-puan? Contoh kita datang Ramadan, qabliyah insya' tak buat, ba'diyah insya' tak buat. Tunggu apa dia? Tunggu nak buat tarawih je. Tarawih dia rajin buat. Walaupun 8 je, tak apalah, buat juga daripada tak buat tu. 8 di surau, tambahlah di rumah jadi 20. Kerana sunat memperbanyakkan Ramadan ni. Tapi yang sayangnya tuan-puan, qabliyah dia tak buat, ba'diyah dia tak buat. Dia kenapa? Kerana dia tak tahu bahawa ranking qabliyah dan ba'diyah itu lebih tinggi daripada ranking tarawih. Sepatutnya kekalkan qabliyah, kekalkan ba'diyah, tambah tarawih. Tarawih tambah, sebab bulan lain kita tak boleh buat. Maka buat tarawih bulan Ramadan, tapi kekalkan qabliyah dan ba'diyah. Ini biasanya nak budak-budak ni, dia qabliyah tak buat dah, ba'diyah tak buat, menyandar, tunggu tu imam kata as-salatul jami'ah, tu dia bangkit terus buat apa? Tarawih. Kita tengok ranking, kedudukan ranking. Dan witir juga jarang orang buat. Sedangkan witir ni sangat tinggi ranking, lebih tinggi daripada tarawih, lebih tinggi daripada qabliyah, lebih tinggi daripada ba'diyah, lebih tinggi daripada duha, lebih tinggi daripada tahajud. Witir hak tinggi tu kita tinggal. Dan dia bukan Ramadan saja tuan-tuan. Witir Ramadan dia afdal, witir bulan lain muakkad. Ramadan ni lebih lagi Ramadan. Sehingga ada satu orang panggil peruntukan ataupun satu offer sunat jemaah witir pada bulan Ramadan saja. Bulan lain tak sunat jemaah. Termasuk yang sunat jemaah witir bulan Ramadan saja. Baik, saya nak sebut secara ekspres tuan-puan, ranking dia dalam mazhab kita ni tuan-puan, dia ada 11 ranking. Asas dia. Ataupun detailnya dia ada lebih kurang banyaklah, 11 ni asas. Dia lebih kurang 15 ke 16 ke 17 kedudukan. Saya sebut secara ekspres tuan-puan. Kita nak tengok supaya kita tak tinggalkan witir, tak tinggalkan ba'diyah. Dia ranking ini ranking yang tinggi sekali dalam mazhab kita. Tengok, yang pertama tuan-puan, dia panggil susunan solat sunat yang afdal pada mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Hanafi lain, mazhab Maliki lain. Dia beza. Kita tengok mazhab kita. Kalau mazhab Maliki dia terbalik sikit.
Mazhab Syafi'i tuan yang tinggi sekali ialah yang pertama ialah solat Aidil Adha. Ini ranking pertama, tidak boleh ditanding dengan solat lain. Kenapa? Karena dia jelas. Allah Taala sebut dalam Quran jelas, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, sembahyalah kerana Tuhan kamu, wanhar, dan kamu menyembelih binatang ternak. Ini jelas merujuk kepada sembahyang sunat Aidil Adha. Ini ranking pertama. Ranking yang keduanya Aidil Fitri. Ranking yang ketiganya ialah sembahyang sunat gerhana matahari. Bukan bulan, matahari dulu. Ranking matahari dengan bulan, matahari lebih tinggi. Ranking keempatnya ialah sembahyang sunat gerhana bulan. Ranking yang kelima, sembahyang sunat istisqa, minta hujan. Jangan lepaskan peluang. Sebab dia jarang-jarang saja. Sebab tu ranking tinggi. Nilai dia tinggi. Tak sama 2 rakaat istisqa dengan 2 rakaat duha. Jauh sekali. Kita duha kekal. Tanya orang panggil ajak sembahyang istisqa, ada kerja dia kata. Dia tak nampak nilai. Nombor 5. Yang keenam tuan-puan, yang keenam barulah kita bertemu. Ranking yang keenam dalam mazhab kita ialah sunat witir. Tapi Maliki lain. Tu kita cerita awal tadi, ini mazhab Syafi'i. Maliki ranking pertama witir, bukan Idul Adha. Idul Adha itu adalah nombor 2. Idul Fitri nombor 3. Maliki. Maliki dia beza. Tapi tak apa, kita kira kita. Nombor 6 tuan-puan, solat sunat witir. Baik, nombor 7 apa dia? Nombor 6 ini, dia martabat ini ada khilaf pada wajib. Sebab tu dia tinggi. Martabat nombor 1 sampai nombor 6 ni, antara ranking yang dia panggil bukan top 10. Top 6. Dia sekat 6. Hak lain tu dia tidak, dia nombor 7, dia apa nama ni, nilai dia tak sama. 6 ni memang antara dia panggil sembahyang tinggi, nilai dia sebab dia ada khilaf yang wajib. Nombor 7 tuan-puan, dia panggil solat sunat fajar. Nombor 10. Nombor ranking yang ke-7. Sunat fajar apa? Sunat qabliyah subuh. Nama sama. Sunat fajar pun orang panggil, sunat qabliyah subuh pun orang panggil. Jangan buat silap tuan-puan. Ada orang beramal silap. Dia kata apabila azan subuh terus dia sembahyang sunat fajar 2 rakaat, kemudian terus dia sembahyang sunat qabliyah. Dia buat 2. Orang tanya kenapa Haji buat 4 ni? 2 fajar, 2 qabliyah. Dia ingat 2 tu lain. Nama je sama. Nama saja sama. Orang panggil fajar dan orang panggil juga apa nama ni, qabliyah subuh. Tapi dia diri yang sama. Jangan bertukar. Kena kenal nama dia. Nama je sama. Di rumah orang panggil lain. Di sekolah orang panggil lain. Cikgu orang panggil di sekolah, di rumah tak panggil cikgu dah. Diri sama je. Ini pun sama. Fajar itu ni sebuah fajar sodik. Keluarnya, masuknya, nampak saja fajar. Sunat sembahyang ini. Ini nilai dia tinggi. Nabi kata 2 rakaat sembahyang fajar lebih bernilai daripada dunia dan isi dunia. Nilai dia lebih tinggi daripada dunia. Apa saja harta dunia lebih rendah daripada 2 rakaat. Tinggi 2 rakaat. Ini orang yang boleh mengekalkan 2 rakaat, ini jutawan akhirat. Orang kaya di dunia tuan-puan, dan kaya di akhirat. Dunia pun harta dia banyak. Tak apa, bagus juga. Memang baguslah. Dan tambah lagi bagi kaya di akhirat juga. Dan yang ke-8 tuan-puan, salat sunat rawatib. Tak bertemu lagi tarawih. Sunat rawatib yang ke-8. Sebab tu tak boleh tinggal sunat rawatib. Qabliyah ni, qabliyah isyak, ba'diyah isyak. Cuma kita ni tuan-puan, lepas sembahyang kita qamat terus, qabliyah boleh buat bila-bila. Di rumah boleh buat. Di rumah boleh buat. Sebab apa? Sebab qabliyah isyak dia tak habis lagi mana tak habis isyak. Boleh buat bila-bila. Jangan kata qabliyah ni lepas habis solat isyak, habis dah waktu qabliyah isyak. Tak. Akan datang kita akan belajar masuknya waktu qabliyah bila, habisnya waktu qabliyah bila, masuknya waktu ba'diyah bila, habisnya waktu ba'diyah bila. Dia ada waktu dia yang kita kena tahu. Baik. Yang ke-8 tuan-puan, yang ke-8 solat sunat rawatib. Yang ke-9, jadi sunat rawatib itu ulama asingkan. Setengah dia apa nama ni, setengah kita dia sama. Ranking ke-8 ni, ranking ke-7 ni solat sunat fajar dan solat sunat rawatib. Tapi setengah kita dia asing. Solat sunat fajar lain, solat sunat rawatib lain. Ranking dia tak sama. Ranking rawatib biasa dengan sunat qabliyah subuh tak sama. Dia ranking berbeza. Sebab tu setengah kita dia asing 7 dengan 8. Tapi ada setengah kita dia dan dia duduk dalam kedudukan sama. Kita ambil
kitab yang mengasingkan. Sebab dia ranking tak sama. Solat sunat rawatib selain qabliyah tuan-puan, dia ranking dia ulama khilaf. Ranking apa? Ranking ba'diyah qabliyah sama ataupun tidak. Sebab ulama buat nombor 8 ni, nombor 9 lain dah. Nombor 9 tuan-puan sunat tarawih. Ni dia bincang, ulama bincang. Baik, ranking semua ni qabliyah ba'diyah ni sama ke? Qaul mu'tamad mengatakan sama tu. Ranking sama. Bukan segi muakkad tidak muakkad, itu lain. Ranking muakkad tadi ni muakkad itu bukan ranking, itu nisbah afdal. Kedudukan nilai dia. Jadi ranking dia sama. Mazhab kita qaul mu'tamad mengatakan sama, tetapi Imam Nawawi, Syekh Ramli mengatakan ba'diyah lebih afdal. Ini khilaf, tetapi mu'tamad sama je. Cuma Syekh Ramli sahaja yang mengatakan ba'diyah itu lebih tinggi ranking dia. Baik, saya tahu. Yang ke-9 sopan bertemu sunat tarawih. Baru bertemu dengan sunat tarawih. Ranking ke-9. Jangan kita tinggalkan sunat qabliyah, jangan kita tinggalkan sunat ba'diyah. Nak tuan-puan, kalau qabliyah ni nak cepat boleh tahamlah. Jangan kita nak tinggalkan ba'diyah tu. Jangan kita tinggalkan ba'diyah. Ba'diyah isyak, ba'diyah dulu. Barulah kita semayang tarawih. Jangan nak cepat taruh mana pun tuan-puan, jangan tinggal ba'diyah. Jangan buat jakun. Ada orang dia nak express sangat, dia pakai terus qamat. Lepas qamat semayang isyak, lepas semayang isyak terus as-salatul jami'ah. Tak buat dah ba'diyah. Kenapa? Nak tarawih terus, nak cepat. Jangan, rugi, makruh ni. Meninggalkan muakkad itu makruh. Baik, yang ke-10 tuan-puan, solat sunat duha. Dan yang ke-11, setakat 11 saya sebut. Sebelah ini solat sunat yang bergantung dengan sebab. Solat sunat yang mempunyai sebab, nombor 11. Banyaklah solat sunat yang punya sebab ini. Ranking nombor kedudukan dia ranking nombor 11, seperti solat sunat tawaf, solat sunat ihram, solat sunat tahiyatul masjid, solat sunat wuduk, solat sunat mutlak, dia berada ranking yang terakhir, yang 11. Wallahu a'lam tuan-tuan. Insya-Allah kita sambung dalam tajuk baru lepas cuti ni tuan-tuan, lepas Ramadan ini, iaitu tajuk besar dia perkara yang membatalkan wuduk. Masuk tajuk baru, perkara yang membatalkan wuduk. 4 perkara yang membatalkan wuduk. Saya tak sempat tuan-tuan untuk sebut perkara sunat yang lain, sekadar itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.